Agensi Perisikan Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) adalah unit perisikan luar negara yang utama bagi kerajaan Amerika Syarikat. Ditubuhkan secara formal pada tahun 1947. Ianya berasal daripada Pejabat Perkhidmatan Strategik (OSS) yang beroperasi semasa Perang Dunia Kedua lagi. Tugas perisikan Amerika Syarikat adalah asalnya diberi kepada pasukan tentera dan Biro Penyiasatan Persekutuan atau Federal Bureau of Investigation (FBI). Akan tetapi, berlaku pertindahan tugas, persaingan dan kurang penyelarasan menyebabkan pelbagai masalah yang berterusan hingga kurun ke-21. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana CIA di Amerika Syarikat melakukan tugas. Teruskan menonton. Pembentukan CIA. Amerika Syarikat adalah antara negara yang terkuat, namun merupakan antara negara terakhir mewujudkan agensi perisikan untuk mengumpul maklumat bagi pihak kerajaan. Sebelum tahun 1942, negara Amerika Syarikat tiada agensi perisikan formal sendiri. Oleh itu, maklumat akan dikumpulkan secara tidak teratur oleh beberapa agensi seperti Pejabat Risikan Tentera Laut, Perisikan Tentera Darat dan FBI. Maklumat yang diperolehi jarang dikongsi dengan agensi kerajaan yang lain dan tidak diberikan kepada pegawai tinggi kerajaan. Sebagai contoh, sering berlaku persaingan antara tentera darat dan tentera laut, di mana mereka terlalu menjaga kerahsiaan maklumat masing-masing, sehinggakan Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt pada masa itu tidak dimaklumkan akan maklumat sensitif mengenai Jepun, iaitu beberapa bulan sebelum Pearl Harbor diserang pada Disember 1941. Pada Jun 1942, Presiden Roosevelt menubuhkan Pejabat Perkhidmatan Strategik (OSS) untuk menyatukan semua aktiviti perisikan di bawah satu unit. Semasa Perang Dunia Kedua, unit OSS yang mempunyai seramai 12,000 pekerja telah mengumpul dan menganalisis maklumat kawasan di mana tentera Amerika Syarikat beroperasi. Mereka menggunakan ejen-ejen di Eropah di kawasan yang telah ditawan Nazi termasuk Berlin bagi tugas menentang propaganda, memberi laporan analisis kepada kerajaan Amerika Syarikat dan merancang operasi seperti mensabotaj serta menghancurkan lawan dari belakang dengan memberi bantuan kepada puak gerila dan pemberontak. Unit ini kemudiannya dibubarkan selepas Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya, Harry S. Truman, yang menyedari perlunya satu organisasi perisikan selepas perang, menubuhkan Central Intelligence Group dan National Intelligence Authority yang ahlinya direkrut daripada OSS. Pada 1947, Ahli Kongres Amerika Syarikat meluluskan Akta Keselamatan Nasional dan menubuhkan Majlis Keselamatan Negara untuk menyelia Agensi Perisikan Pusat (CIA). Walaupun masih lagi bersaing dengan agensi perisikan tentera dan FBI, akta yang digubal menjadikan CIA adalah paling penting menjalankan fungsi perisikan. Agensi ini dianggap berperanan seperti KGB di Soviet, di mana ia dibubarkan pada tahun 1991. Kenapa CIA ditubuhkan? Tujuan utamanya ialah untuk mengumpul, menganalisis, menilai dan menyampaikan maklumat perisikan asing serta melakukan siasatan tersembunyi atau pengintip. Berdasarkan kepada bajet yang diperuntukkan pada tahun 2013, CIA mempunyai 5 fungsi penting. Pertama, menentang sebarang aktiviti pengganas. Kedua, menghalang sebarang aktiviti nuklear dan senjata pemusnah besar-besaran. Ketiga, memberi maklumat dan amaran awal kepada pegawai tinggi pimpinan Amerika Syarikat dalam majlis penting di luar negara. Keempat, melawan perisikan asing. Dan kelima, perisikan cyber. Operasi penting oleh CIA. 1. Semasa Perang Dingin melawan Soviet Union, terdapat penerbitan kisah-kisah selepas Perang Dingin, hasil tulisan oleh bekas ejen CIA dan dokumen formal dari Amerika Syarikat serta Rusia yang menceritakan tentang CIA termasuk yang berjaya dan gagal. Contohnya, koleksi data dan analisis yang dibuat oleh CIA amat penting bagi rundingan senjata dengan pihak Soviet sepanjang Perang Dingin. Presiden J.F. Kennedy bergantung kepada maklumat dari CIA melalui ejen di Soviet iaitu Soviet Double Agent. Pada tahun 1970-an dan 80-an, terdapat ramai CIA double agent di dalam tentera Soviet dan KGB memberi maklumat mengenai kompleks ketenteraan Soviet. 2. Antara operasi yang berjaya dilakukan ialah penggulingan dan pengusiran Perdana Menteri Iran bernama Mohammad Mossadegh dan mengembalikan kuasa kepada Raja pada 19 Ogos 1953. Menurut dokumen dan rekod, beberapa kumpulan perusuh di Tehran dibayar oleh CIA untuk mengadakan rusuhan pada 19 Ogos. 3. Sejak tahun 1970-an, CIA telah terlibat dengan banyak operasi di Afghanistan.
Mereka membekalkan senjata dan latihan kepada mujahidin untuk memerangi pihak Soviet dan kerajaan yang didokong oleh Soviet di Afghanistan. Operasi besar-besaran pertama yang dinamakan Operation Cyclone bermula pada tahun 1979. Ianya bertujuan untuk membekalkan senjata dan kewangan kepada mujahidin Afghanistan. 4. Walaupun terdapat operasi yang dikatakan berjaya, CIA juga mengalami beberapa kegagalan seperti dalam Bay of Pigs Invasion of Cuba. Operasi oleh ejen perisikan yang dibiayai dan diarahkan oleh kerajaan Amerika ini berlaku pada waktu ketegangan Perang Dingin, dan kegagalan pihak CIA ini menyebabkan perubahan besar dalam hubungan antara Cuba, Amerika Syarikat dan Soviet Union. CIA juga tidak berjaya untuk menangkap pemimpin Cuba Fidel Castro pada tahun 1960-an, walaupun pelbagai taktik dibuat seperti merekrut ejen di dalam kerajaan Cuba dan melalui kerjasama dengan mafia di Amerika Syarikat. 5. Pada tahun 1990-an, CIA mula memberi bantuan kepada pasukan ketenteraan Amerika Syarikat di kawasan Balkan dan Timur Tengah. CIA juga bertindak sebagai orang tengah bagi pentadbiran Palestin dan Israel. Selepas kejadian 11 September 2001, Al-Qaeda dikaitkan dengan rancangan menghancurkan World Trade Center di New York dan bangunan Pentagon di Washington. Pasukan paramiliteri CIA di Afghanistan membantu Amerika Syarikat menyerang negara Afghanistan dan mencari sasaran. Pentadbiran Presiden Bush dan Obama menjalankan operasi ketenteraan besar-besaran untuk menangkap dan membunuh pemimpin serta ahli Al-Qaeda yang dilihat sebagai ancaman kepada Amerika Syarikat. Kemampuan CIA digunakan untuk menghapuskan Osama bin Laden, iaitu pemimpin Al-Qaeda. CIA juga menggunakan peluru berpandu dari drone untuk membunuh kebanyakan pemimpin Al-Qaeda. Kritikan: CIA mendapat banyak kritikan kerana mengadakan pengintipan yang tidak sah dan tidak bermoral di bawah undang-undang antarabangsa. Untuk mencapai sasarannya, CIA berhubung dengan penjenayah, tidak menjaga keselamatan awam dalam operasi yang dilakukan dan juga melakukan penculikan, penyeksaan serta menahan individu dari luar secara tidak sah. CIA banyak dikritik sebagai agensi yang terburu-buru dalam menjalankan operasi perisikan. Akan tetapi agensi tersebut menyatakan sebarang rancangan adalah melalui kelulusan Badan Eksekutif Kerajaan Amerika Syarikat melalui Majlis Keselamatan Negara dan dibentangkan kepada Senat dan Dewan Perwakilan negara itu. Kesimpulannya, kebanyakan negara maju akan cuba mengumpulkan maklumat perisikan luar ataupun asing, sama ada dilakukan melalui suatu badan asing atau di bawah kerajaan. Dari perspektif kepentingan keselamatan negara itu sendiri adalah bahaya jika tidak mempunyai persediaan dengan pelbagai ancaman dalaman atau luaran. Walaupun tiada persetujuan peringkat antarabangsa mengenai isu ini, kebanyakan negara akan meneruskan perisikan ataupun pengintipan untuk menjaga kepentingan negara itu sendiri. Adakah akan membawa kebaikan atau keburukan? Ianya bergantung kepada tujuan negara tersebut. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.